Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Jadi Allah menggambarkan kepada kita dan mereka, orang-orang kafir ataupun orang-orang musyrikin ataupun orang munafik, orang-orang yang memusuhi Allah, memusuhi Islam, sentiasa memerangi kamu. Allah menggunakan perkataan yuqatilunakum. Jadi Allah menggunakan perkataan perang, sentiasa memerangi. Wala yazalu, dan tidaklah mereka berhenti-henti, tidaklah mereka dalam keadaan tak perang, sentiasa. Tidaklah mereka dalam keadaan rehat, sentiasa yuqatilunakum, berperang dengan kamu, hatta sehinggalah yaruddukum an dinikum, kamu berpatah balik, kamu berpaling daripada agama kamu, murtadlah. An inistata'u, sekiranya mereka mampu. Maka sebab itulah kita nak sama-sama memahami akan hakikat peperangan ini, dan kita sedang berada di dalam peperangan. Inilah betapa besarnya kita lihat mereka ini sentiasa dalam keadaan berperang, dan inilah satu rahsia yang tersimpan di dalam diary mereka, dalam kronologi perancangan mereka. Mereka rahsiakan supaya orang beriman tak rasa dia sedang berperang. Kita tak rasa kita sedang diserang, kita tak rasa kita sedang dipropagandakan, dibawa untuk kita kafir, tak rasa. Ini rahsia yang mereka buat, mereka simpan, sehingga orang Islam ini tidak merasai bahawa mereka sedang berperang. Sebab itu Allah mengingatkan kepada kita bahawa mereka sentiasa memerangi kita. Dan bukan saja memerangi kita, mereka sentiasa nak menghancurkan agama Islam. Jadi sebab itulah kita melihat bentuk peperangan dunia ketiga ini, mereka sentiasa bermula dengan strateginya, dia sebut sebagai secret war. Secret war ni peperangan dalam bentuk yang rahsia. Apa akan berlaku 2024? Ini perkara yang kita akan tengok insya-Allah. Apakah yang mereka rancang? Ini bukan ramalan. Ini bukan cocok logi, macam mana orang Indonesia kata cocok logi. Bukan, ini bukan cocok logi. Kita nak sebut mereka rancang. Dan sekiranya Allah izin perancangan mereka itu berlaku, maka sudah tentulah kita akan berada dalam keadaan yang tersepit. Kerana apa? Kerana sekiranya perancangan-perancangan itu sampai kepada kemuncaknya, maka kita akan mendapati kita berada dalam suasana totalitarian. Totalitarian ni maknanya mereka menguasai dari depan, belakang, kanan dan kiri, mengkeliling kita. Baik, jadi secara hakikatnya, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, dunia dan umat Islam tidak akan bersedia apabila Dajjal datang. Kita tidak akan bersedia, majoriti tidak akan bersedia. Bila Dajjal datang nanti, bila dia sampai peringkat dia nak kontrol semua sekali, pada masa itu majoriti orang Islam akan ikut aja. Macam mana yang berlaku pada tahun 2019 apabila telah diisytiharkan pandemik. Setengah orang panggil pandemik, setengah orang panggil pandemik, kan? Jadi bila diisytiharkan pandemik tadi, maka terpaksa ikut. Yang namanya Perdana Menteri pun kena ikut. Yang namanya yang di Pertuan Agong pun kena ikut. Yang namanya imam di masjid surau kena ikut. Yang namanya makmum, tukang bersih, tukang cleaning, orang buruh, apa saja, semua kena ikut. Pihak berkuasa pula, polis, tentera, tak kira lah yang namanya Panglima Angkatan Tentera, ikut sahaja. Jadi sebenarnya majoriti manusia tidak akan bersedia. Bila berhadapan dengan pengisytiharan disebut oleh Nabi SAW, Nabi SAW, Yaumul Khalas. Yaumul Khalas ni hari di mana Dajjal akan mengisytiharkan diri dia. Dajjal akan keluar, Dajjal akan datang, dia panggil Yaumul Khalas. Kerana Nabi bagi warning, pada masa itu majoriti umat tidak akan bersedia berhadapan dengan pengisytiharan Al-Masih Dajjal. Tak bersedia. Kenapa tak bersedia? Kerana rancangan yang mereka buat ni, peperangan rahsia yang mereka buat pada hari ini, menjadikan kita semua ini terperangkap dengan semua perancangan dia. Kita tak boleh lari dah. Tak boleh lari dah. Kita ikut aja. Macam lembu kena cocok hidung. Sama macam masa PKP dulu. Ikut aja. Nak sebut sini, kita akan follow aja. Bila keluarnya digital ID besok, follow aja. Tak terpaksa. Siapa sahaja tidak akan mampu melawan, hanya mengikut, kecuali mereka yang memahami cara kaedahnya. Jadi nak sebut kat sini bagaimana keadaan yang mendatang. Sebab itulah akan ada satu perkara yang kita dah makin jelas sekarang ni. Maknanya segala yang kita cakap 5 tahun sebelum ni, 10 tahun sebelum ni, sebenarnya saya dah buat research lebih daripada 30 tahun. Saya buat kajian lebih daripada 30 tahun, sejak daripada tahun 1990 lagi. Saya dah mula-mula. Alhamdulillah bersama dengan panduan beberapa syekh yang memang pakar bagian antarabangsa ni, and international conspiracy, pakatan jahat.
beberapa syekh daripada Mesir, daripada Iraq, daripada Palestin, beberapa orang juga daripada Amerika, syekh daripada Arab yang duduk di sana. Kita bincang dan sebagainya, dan saya buat sikit-sikit, lebih daripada 30 tahun sekarang. Saya nak sebut kepada tuan-tuan dan puan, bila kita buat research, kita dapati banyak dah kita sebut sebelum ini. 10 tahun lepas dah sebut dah, 15 tahun lepas sebut dah, dan banyak juga saya dedahkan sikit-sikit sebelum, sikit-sikit kita dedahkan. Tapi nak sebut sini, kita dah mendekati lebih kurang berapa bulan aja nak masuk pada 2024, tahun yang penting, yang kritikal. Maka kita akan berhadapan dengan satu yang kita tidak bersedia. Jadi tujuan saya buat kuliah malam ni supaya kita kenal, kita nampak, dan kemudian kita bersedia. Kalau kita tak bersedia, sama macam kita tak ada pengetahuan tentang apa yang bakal berlaku. Maka insya-Allah kita lihat mereka telah merancang sekarang ini, pada tahun 2024 nanti akan ada satu United Nations Summit. Dia akan buat satu summit, sidang kemuncak. Bahasa kita panggil sidang kemuncak, summit. So United Nations Summit pada tahun 2024, tahun depan, apa dia nak buat? Dia akan buat United Nations Summit of the Future, dia panggil Summit of the Future. Jadi Summit of the Future maknanya sidang kemuncak itu akan membincangkan sesuatu yang ada pada masa depan yang belum berlaku lagi, kan? Benda tak berlaku lagi, kita dah bincang. Dan perbincangan tentang benda yang belum berlaku ini ialah perbincangan untuk activate, untuk mengaktifkan semua peraturan global treaty, peraturan-peraturan dunia, persetujuan dunia. Contohnya summit berkenaan dengan anak-anak. Jadi dalam summit on children, contoh telah ada dalam piagam Charter of United Nations bahawa anak-anak bukan milik mak ayah. Anak-anak milik negara. Anak-anak akan jadi, dia tak sebut secara direct, tapi dia punya implikasi dia macam tu. Anak-anak adalah milik negara. Jadi oleh kerana anak-anak milik negara, maka kita kena bagi hak pada anak-anak untuk memilih kehidupan dia ikut yang dia nak, bukan ikut yang mak ayah nak. Ni contoh ni benda yang mereka dah bincang di summit on children, anak kanak-kanak dalam United Nations, dan mereka dah buat carta. Carta ni dah ada dah sekarang, cuma dia belum implement, tapi dia akan implement nanti bila mana Summit of the Future 2024 mereka lancarkan. Apa yang pada anak-anak contoh tadi, mereka akan menyatakan bahawa anak-anak adalah milik negara, maka mereka berhak memilih agama mereka. Umur daripada 1 tahun sampai 7 tahun, 7 tahun sampai 14 tahun, 14 tahun sampai 21 tahun. Jadi sepanjang kanak-kanak, remaja, bayi dan sebagainya tadi, maka itu bukan milik ibu bapa, milik negara. Maka ibu bapa tidak berhak untuk menjadikan anak-anaknya itu beragama Islam, Kristian, Hindu dan sebagainya. Jadi anak-anak tidak dibenarkan beragama sehinggalah mereka berumur 18 tahun atau 21 tahun, terpulanglah definisi dia nanti. Maka bila kanak-kanak dah bantang, dia boleh pilih nak masuk agama Kristian ke, nak masuk agama Islam ke, nak masuk agama Hindu ke. Nampak? Jadi semua treaty-treaty yang ada pada yang ada ini akan activated setelah 2024 mereka mengadakan United Nations Summit of the Future. Summit of the Future. Jadi apabila mereka mengadakan Summit of the Future ini, maka pada masa itulah mereka akan mereka akan menetapkan the stage fasa-fasa kepada the new global order. The new global order. Maka mereka dah buat dah treaty, pact and agreement. Mereka dah buat dah berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan cuaca, berkaitan dengan kesihatan, berkaitan dengan education, berkaitan dengan agama, semua dah buat. Jadi mereka dah buat dah buat syarat-syarat. Jadi 2024 mereka nak activatekan apa yang telah mereka buat sebelum ni. Sebelum ni dia dah buat tapi tak activate. Jadi the United Nations Summit of the Future yang akan mereka jalankan pada tahun 2024 nanti, sidang kemuncak berkenaan dengan dunia dan masa depan, maka di situlah mereka akan menyusun satu diktatorian ataupun totalitarian yang kita gambarkan sebagai mulkan jabbariyah yang digambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sehinggalah daripada tahun 2024, 2025 kita dah follow aja. 2026, 2028 sampai 2030 dah tak ada orang dah yang boleh nak lawan. 2030 tak ada orang boleh lawan. Semua duduk bawah dia. Seolah-olahnya Islam juga akan dihancurkan. Maknanya by the year of 2030. Dan di sinilah kita lihat
kita melihat daripada apa yang mereka rancang itu, telah ada beberapa proposal yang hebat-hebat. Yang hebat ni dari sudut apa? Nak mengaktifkan semua global treaty, perjanjian-perjanjian dunia, semua yang telah mereka rancang daripada 1944 dahulu, United Nations nak dah rancang satu, anak-anak pun dia nak kontrol, kemanusiaan dia nak kontrol, ekonomi dia nak kontrol, pendidikan dia nak kontrol, kesihatan dia nak kontrol, kebudayaan dia nak kontrol, alam semesta, bencana alam dia nak kontrol semua nak kontrol. Ini yang digambarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila datangnya Yaumul Khalas, dan datangnya hari Dajjal mengisytiharkan diri dia tadi, maka itulah kemuncak fitnah, kemuncak ujian. Kenapa? Mereka kuasa semua sekali. Kita kalau hidup pada masa itu, kalau kita tidak betul-betul memahami apa yang berlaku, tidak tahu macam mana penyelesaian yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan jadi macam lembu dicucuk hidung. Ikut aja. Kita akan ikut aja. Jadi nak sebut kat sini, sampai 2024, sekiranya mereka itu betul-betul melaksanakan apa yang telah digambarkan tadi, maka pada masa itulah kita akan ikut saja kalau kita tidak bersedia. Apa sebenarnya yang mereka nak keluarkan pada masa itu? Mereka nak keluarkan satu proposal, bukan satu proposal, banyak proposal, yang mana proposal itu akan menggambarkan pada masa-masa mendatang akan berlaku banyak kekacauan, banyak emergensi, kecemasan, banyak kerosakan. Maka kita kena bersedia untuk berhadapan dengan kerosakan demi kerosakan. Baik pada yang tersurat, baiklah. Yang tersurat, baiklah. Yang tersirat sebenarnya itulah masa mereka nak kontrol semua. So, apa yang mereka akan isytiharkan tahun 2024 ini, United Nations Summit of the Future ini, dia akan isytiharkan emergency sebahagian daripada budaya normal baru. Akan ada emergency bencana alam, emergency dari sudut peperangan, emergency dari sudut penyakit, emergency dari sudut ekonomi, emergency dari sudut anak-anak, emergency semua. Dan the proposal ini akan menjadi satu proposal yang merupakan satu cobaan. Ini cobaan, ini mereka try je, walaupun mereka kata mereka buat kan, belum tahu berjaya. Allah tak semestinya Allah izin, tak semestinya kan. Jadi proposal yang akan menjadi satu proposal yang paling besar, merampas kuasa, dipanggil power grab, untuk mengambil kuasa daripada negara-negara. Jadi negara-negara tidak akan ada lagi dia punya kedaulatan. Semua dah ikut. Sebab apa? Atas nama kecemasan, atas nama keselamatan, keamanan, atas nama nak selamatkan orang. Maka dikata emergency. Jadi apakah yang mereka akan buat? Maka kuasa negara-negara, sekiranya perkara ini di-approve, di-sign oleh pemimpin-pemimpin negara. Kalau Malaysia ni besok tak tahulah siapa ke, wallahualam kan. Dialah yang akan sign, terima. Jadi bila sign saja, maka the summit of the future itu, sidang kemuncak masa depan dunia itu, akan menjadikan sidang kemuncak untuk seluruh manusia menerima pact and agreement, semua persetujuan, undang-undang, perjanjian-perjanjian antarabangsa kena ikut semua. Dan agreement itu akan menjadikan seluruh dunia, negara-negara tersebut terikat dengan United Nations. Apakah yang akan lahir natijah daripada sidang kemuncak global future ini, masa depan negara, masa depan dunia ini, yang akan muncul ialah United Nations merancang for a new emergency platform kecemasan yang baru, total control by United Nations. Semua tak ada lagi. Contohnya macam kita kata emergency keuangan, emergency kemauan, tak ada lagi. 2024 ni baru nak sikit-sikit nampak dah. Tapi tak ada lagi. Tapi bila dah ada besok, maka kita akan menghadapi shock, satu yang mengejutkan. Yang mengejutkan. Oh, rupa-rupanya pandemik ini menyebabkan negara kita duduk di bawah WHO. Oh, rupa-rupanya masalah ekonomi ini, ekonomi dunia ni menyebabkan kita duduk di bawah WEF, menduduk di bawah World Economic Forum. Jadi kejutan demi kejutan demi kejutan demi kejutan. Pandemik, penyakit, ekonomi, bencana alam, peperangan, kemarau, apa sebagainya. Makanan tak ada, food security. Semua krisis-krisis ini dia akan buat, dia akan rancang sehingga memaksa seluruh dunia, kerajaan, bukan individu, kerajaan, untuk mematuhi semua yang mereka rancang untuk menguasainya.
Contoh kita sebut tadi IHR. Bila dia dalam IHR ni, International Health Regulation yang baru, yang pertama sekali kita sign, kita bagi kuasa kepada United Nations untuk menentukan pandemik ada ke tak ada. Jadi dia akan tentukan Malaysia ni ada pandemik tak ada pandemik. Bukan kita. Patutnya kita lah yang duduk kat sini yang tahu, kan? Kita yang faham tempat kita. Nanti dia boleh kata Malaysia sedang dalam pandemik. Malaysia dalam pandemik. Maka bila dia kata Malaysia dalam pandemik, walaupun tak ada simptom, tak ada batuk-batuk, tak ada sesama, tak ada orang sakit, semua elok je, tapi dia kata pandemik. Kenapa? Ada seorang kena, 2 orang kena, 3 orang kena, agaknya. Dan maka dia kata maka dia akan jalankan PKP macam mana. Dan yang menjalankan PKP bukan lagi MKN, Majlis Keselamatan Negara, bukan lagi polis dan sebagainya, orang kita bukan lagi duduk di bawah yang di-Pertuan Agong, akan duduk di bawah WHO. Ini contoh. Pact for the Future. Maknanya kita kata sebut sini, the Summit of Global Future tadi akan menyebabkan kita terpaksa setuju. Jadi di mana kuasa yang di-Pertuan Agong? Duduk di bawah United Nations, di bawah WHO. Di mana kuasa MKN? MKN dia tak ada kuasa sesuatu. Jadi kita, kedaulatan negara kita dah tak boleh nak pergi. Inilah bentuk penjajahan yang baru. Nabi dah sebut dah dulu. Dah sebut dah 1400 tahun yang lebih dahulu. Inilah disebut mulkan Jabariyah, pemerintahan diktator, dikontrol semua. Dan ini akan dilaksanakan pada tahun 2024 apabila mereka merancang untuk melaksanakan the Summit of the Future, sidang kemuncak United Nations berkenaan masa depan, olok-oloknya lah, untuk keselamatan, untuk keamanan, untuk kesihatan, untuk kemakmuran, untuk sustainability, kelestarian. Olok-oloknya begitu. Tapi sebenarnya dia nak kontrol. Dia nak kuasai. Ekonomi, dia nak kuasai. Kesihatan, dia nak kuasai. Jadi bila sampai masa itu, bila telah dikuasai semua perkara, dari sudut ekonominya, dari sudut kesehatannya, dari sudut pendidikannya, dari sudut kepimpinannya, semua tu, sampailah agamanya, maka Dajjal akan keluar. Maka ketika itulah Yaumul Khalas. Pada masa itu, kita seperti lembu kena cucuk hidung. Lembu kena cucuk hidung. Dia akan bermula 2024. Ini perancangan United Nations. Kalau Allah izin mereka rancang the United Nations Summit of the Future, sekiranya berlaku yang ini sekarang proposal dah ada dah ni. Mereka dah bagi dah proposal, cuma nak buat, bila nak buatnya 2024. Dia nak isytiharkan 2024, cukup setahun. Mereka cantas, dia buang, pecat kita punya Amirul Mukminin. 2024, 1924, 100 tahun. Dia nak buat dah. Maka di dalam tulisan-tulisan yang mereka buat, proposal tu, yang bila saya baca tengok balik apa yang mereka buat itu, maka kita melihat bagaimana yang mereka merancang sehingga akan ada Pact for the Future. Belum berlaku lagi future, tapi mereka dah siap dah. Jadi bila berlaku je terus dia implement undang-undang draconian, kita panggil draconian ni undang-undang yang zalim tadi. Terus mereka buat. Ekonomi kontrol, kesihatan kontrol, sampai mereka agama kontrol. Agama yang diterima hanya agama yang digabungkan. Kalau kita tak gabungkan, dia kata nanti kita gaduh sama kita. Islam gaduh dengan Kristian, Hindu gaduh dengan Islam, sebagainya. Jadi kita kena gabungkan, dia kata. So agama yang digabungkan, one world religion. Jadi siapa-siapa yang tak nak mengikuti one world religion, dia kira nganas lah, jahat lah. Maka apabila berlaku yang demikian, perancangan mereka itu, akan berlakulah satu authority baru, kuasa baru yang akan diberikan kepada United Nations. Apabila sahaja berlaku emergency platform diaktifkan, maknanya emergency platform United Nations, WHO contohnya, United Nations WEF contohnya, ataupun tentera contohnya. Apabila berlaku saja emergency platform, katakanlah berlaku bencana alam, katakanlah berlaku pandemik, maka mereka pun aktifkan emergency platform yang telah dipersetujui dalam Summit of the Global Future tadi. Maka dia akan memberikan kepada United Nations the abilities, satu kuasa untuk actively promote and drive. Dia akan jadi orang yang mempromosikan, melaksanakannya, dan juga memimpin international response yang akan meletakkan seolah-olahnya equity and solidarity sebagai sentiment. Jadi akan menjadikan satu solidarity di antara dunia ni, 190 lebih kerajaan dunia ni
akan duduk di bawah satu kepimpinan, iaitu United Nations Security. Sekarang ni Security General, tapi besok Al-Masih Dajjal. Jadi semua krisis itu akan menjadi satu cara yang paling hebat, paling besar untuk United Nations mengambil kuasa, mengambil kedaulatan negara-negara yang ada, termasuk negara Malaysia, termasuk negara Indonesia, termasuk negara Thailand, Singapura dan sebagainya. Sehingga akhirnya kerajaan-kerajaan dunia terpaksa mengikut proposal ni, buat satu platform emergency. Maka sebenarnya semua itu dibuat di sidang kemuncak yang akan dibuat pada tahun 2024 nanti, kan, dia akan buat pada tahun 2024 nanti. Semua tu persetujuan tu kepada apa? Kepada peperangan, kepada sesuatu yang belum lagi ada. Krisis tu ada tak? Krisis dah ada belum? Krisis tak ada lagi. Krisis tak ada lagi, baru sikit. Krisis yang sebenar tak ada lagi, tapi undang-undang telah ditegakkan. Jadi bila dia trigger je krisis tu, maka pop terus kontrol. Maka jadilah mereka totalitarian sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulkan jabbariyah.